Okey. So ini kita punya panduan bagaimana kita menentukan premis. Okey. So dia ada 3 bentuk, ya, ada 3 bentuk. Dengar ya. Okey, kalau ada masalah boleh tanya. So kita ada 3 bentuk premis, ya. Yang pertama, kita ada bentuk yang pertama ni dan kita ada bentuk yang kedua dan juga bentuk yang ketiga. Okey. Kita ada 3 bentuk untuk hujah ni, ya. So, untuk bentuk yang pertama, macam mana kita nak kenal pasti ianya bentuk yang pertama bila dia guna perkataan semua. Nampak tak ni? Dia guna perkataan semua. Maka ini adalah bentuk yang pertama. Ya, bentuk yang pertama. Alright, so kita kena faham juga bila bentuk yang pertama ni, macam mana susunan premis pertama, premis kedua dan kesimpulan dia. Alright, panduan dia hanya tengok kat sini. Okey, tengok sini. Semua A ialah B. A dan B ni adalah satu pernyataan. Dia adalah pernyataan. Nanti kita tengok contoh kat bawah ni. Ya. Dia adalah pernyataan dan premis yang kedua dia adalah selain daripada pernyataan A dan C. Ya. Selain daripada pernyataan A dan C, A dan B, maka C ialah A. C ialah A. A dia letakkan di sini. Cara dia diletakkan kat sini. Maksudnya bila dia susun ayat, dia buat pernyataan yang pernyataan A tadi dia letakkan di premis kedua merujuk kepada C ialah A. Dia letak kat situ. And then untuk kesimpulan pula, pernyataan C dia salin semula. Untuk kesimpulan, dia salin semula C, pernyataan C tu ialah B. B pula jadi kesimpulan. Maksudnya berturutan. Premis pertama A di sini, untuk kesimpulan A kat sini. Okay. So macam mana kita nak faham? Kita tengok contoh ni. Contoh ni. Tengok contoh ni. Premis yang pertama, tengok premis yang pertama. Semua nombor bulat ialah nombor nyata. So kita kena kenal pasti apakah A dan apakah B. Ini semua tadi. Memang dia guna semua. Sebab bentuk yang pertama kan, mesti bermula dengan semua. Alright, nombor bulat ialah nombor nyata. Bila kita perhatikan kat sini, ini adalah A. Nombor bulat ialah A. Ialah nombor nyata. Nombor nyata ni pula ialah B. Bila kita rujuk panduan ni. Bila kita rujuk panduan ni. Okay. And then premis yang kedua, dia buat satu pernyataan yang baru iaitu 38. 38 ni 38 ialah nombor bulat. So nombor bulat dia letakkan di sini. Bila kita tengok ini adalah A. A tadi ini adalah A. Okay, nombor bulat. So bila kita buat kesimpulan, C tu kita letakkan balik kepada kesimpulan. Premis 2 tadi, yang C tadi 38, kita letakkan pada kesimpulan. Dan kita tarik pula, letakkan pula B tadi kepada kesimpulan. Dan kebanyakan untuk bentuk yang pertama, selalunya dia akan gunakan kata penghubung ialah, adalah. Itu kata hubung dia. So sekali lagi, tengok, perhatikan bentuk dia memang sama. Semua nombor bulat ialah nombor nyata. Okay, sekejap ada rakan awak yang masuk. Okey, Assalamualaikum Hafiz. Lambat hari ni, dah buat air panas belum? Waalaikumsalam, tak minat hari ni. Kita dah start dah ni. Tahu. Itu adalah bentuk yang pertama. Alright, bentuk yang kedua pula, selalunya kalau kita perhatikan bentuk yang kedua dengan bentuk yang ketiga, cikgu besarkan sikit supaya nampak. Okey, bentuk yang kedua dengan bentuk yang pertama, selalunya kita gunakan permulaan dia mesti menggunakan jika. Nampak tak? Jika.
Ini pun jika. So bila awak nampak bentuk hujah tu dia bermula dengan jika, janganlah pula decide itu adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama awalan dia mesti bermula dengan semua. Itu panduan kita. Alright, untuk bentuk yang kedua ni kita ikut je bentuk dia, tengok jika P maka Q. Jika P maka Q. Itu kan premis premis yang pertama. Alright, untuk premis yang kedua, kita carry forward apakah pernyataan yang di P tadi. Kita tuliskan saja semula. Kita tulis semula. Untuk premis yang kedua. Yang mana P adalah benar. Dalam kes ni, dia tak buat penafian. Dia ikut je. Dia adalah statement yang benar. Kita anggapkan dia adalah benar. And then, lepas kita tuliskan P di premis yang kedua, kita tuliskan Q pula di kesimpulan. Kita tulis pernyataan Q, salin saja, kita letakkan di kesimpulan. Itu je syarat dia. Bentuk yang kedua ni mudah. Alright, jom kita tengok contoh. Okay, tengok contoh B ni. B ni adalah bentuk yang kedua. Ini merujuk kepada bentuk yang kedua. Okay, bentuk yang kedua. Okay, jom kita study dia punya bentuk dia. Dia akan bermula dengan jika. Jika AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar mempunyai punca nyata, maka B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar atau sama dengan sifar. So kita kena kenal pasti, kita kena kenal pasti yang mana satu P, yang mana satu Q. So berdasarkan ini, yang kita perolehi, ini adalah P. Selepas jika sehingga koma, itu adalah P. Itu maksudnya ayat pernyataan P. Ingat sekali lagi, cikgu ulang. PQ tu dalam kes ni adalah bentuk pernyataan, dia bentuk ayat. Sama dengan A, B, C, A, C, B tadi tu, itu adalah ayat. Jangan pula awak cakap dia pemalar, pemboleh ubah, bukan. Dia adalah suatu ayat dalam bentuk pernyataan. Okey, ini adalah P. Alright. Selepas maka B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar atau sama dengan sifar, itu adalah Q. Kita dapat ini adalah Q. So, bila bentuk yang kedua yang kita faham tadi, yang mana premis kedua, kita hanya tuliskan kembali P. Tulis je P semula. Ni P tadi. Tulis je semula. Sebab kita anggapkan dia adalah benar. Kita anggapkan dia adalah benar. Maka kita tulis semula. Tulis semula. Dengan syarat kita tengok ada perubahan bentuk tak yang dituliskan. Maksudnya bila kita tengok premis yang kedua ni, dia dah ubah sikit kan. Sepatutnya kita kena tulis AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar mempunyai punca nyata. Tetapi kalau kita tengok premis yang kedua, tengok dia dah tukar kan nilai A. Nilai A dia 2, nilai B dia P, nilai C dia negatif 2. Kalau kita tengok yang asal, dia dah tukar. Dia dah tukar. Yang ni contoh ni adalah mencari kesimpulan. Dia mencari kesimpulan. Nanti kan awak blur pula. Kenapa kita perlu letak 2? Maksudnya kesimpulan tu kita cari. Kesimpulan tu kita cari. Premis pertama dia bagi. Premis yang kedua pun dia bagi. Kita cari kesimpulan. So untuk menulis kesimpulan, kita hanya tuliskan Q kan. Kita salin Q semula. Kita salin Q. Mana Q kita? Ni Q kita. Kita salin semula. Itu Q kita, salin semula. So bila kita salin, nampak tak sebab kat sini premis yang kedua tadi, dia dah tukar nilai A dia. So bila kita tulis semula, kita pun tukar juga nilai B dia, iaitu P kan. B dia dah P. Ni B tadi. Ni B dia. Kita tukar. So that's why dia tulis kesimpulan P kuasa 2 tolak 4 darab 2. Sebab ini A. Nilai A dia 2. Dia tulis. Dia gantikan
Then darab C negatif 2 lebih besar atau sama dengan sifar. Itu je. So ingat sekali lagi untuk bentuk yang kedua, jika P maka Q. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua kita ambil P. Premis kesimpulan kita ambil Q. Kita anggapkan dia benar je. Ya benar. Dia tak banyak soalan, maksudnya kita anggapkan dia benar kenyataan tu. Alright, seterusnya untuk bentuk yang ketiga sama seperti bentuk yang kedua, cuma bezanya bentuk ketiga kita anggapkan dia bukan Q. Ya, bukan Q. Kita buat apa tu? Penafian. Kalau awak masih ingat lagi. Ya, kita buat penafian. Penafian tu apa cikgu? Ingat tak kalau Y contoh tambah 2 sama dengan sekejap. Cikgu bagi contoh yang lain Okey, 2 tambah 1 sama dengan 4. Ini kan pernyataan, betul tak? Tetapi pernyataan palsu. Alright, ini pernyataan palsu. Sekarang ni, bila kita nafikan, kita hanya buat penafian, bukan ni. Ya, kita buat penafian, kita letak simbol bukan. 2 tambah 1 bukan tidak sama dengan 4. Itu maksudnya penafian kita buat. So untuk bentuk yang ketiga ni kita buat penafian dan kita anggapkan dia adalah benar. So kita tengok contoh, cuba tengok contoh. Cikgu kecilkan balik supaya awak nampak bentuk 3 dan dia punya contoh. Alright, ini contoh untuk bentuk yang ketiga. Sebenarnya soalan dia suruh cari apakah dia punya apa ni kesimpulan sebenarnya dia suruh cari. Kesimpulan tu tak ada sepatutnya dia suruh cari. Dia ada premis yang pertama dan premis yang kedua. So cari kesimpulan. So bila kita tengok tadi, tengok jika, selepas jika itu adalah merujuk kepada P, pernyataan P. Ni dari sini ke sampai koma, itu adalah P. Okey, maka sama dengan sifar, itu adalah Q. Alright, itu adalah Q. Dan apa yang kita faham, untuk bentuk yang ketiga, P kita letakkan menjadi kesimpulan. Dia terbalik kalau bentuk yang kedua tadi, P itu kita letakkan di premis yang kedua. Perasan tak? Tengok balik. P kita letakkan di premis yang kedua. Tetapi untuk bentuk yang ketiga, sebab kita buat penafian, P itu menjadi kesimpulan. Bertukar tempat Dan Q pula menjadi premis yang kedua. Terbalik kan? Kalau bentuk kedua, Q ni menjadi kesimpulan. So sana So maksudnya P ni kita akan letakkan di kesimpulan. Q itu kita akan letakkan di premis yang kedua. Memang dia letak premis kedua lah. Cumanya dia buat penafian. Kalau yang asal dari premis yang pertama, M sama dengan sifar. Maka premis yang kedua, M tak sama dengan sifar. Dia buat penafian. Kita anggapkan dia adalah benar, dia buat penafian. So, untuk menulis kesimpulan, kita tulis semula P tu, tetapi kita buat penafian. So, macam mana kita nak tulis? Dia dah tunjuk kat situ, Cikgu Padam. Nampak tak dia tulis tu? Garis lurus Y sama dengan MX tambah C tidak selari dengan paksi X. Dia buat penafian di sini. Dia tambah tidak je. Dia tambah tidak je. Kalau yang asal tadi mana ada? Yang asal P tadi tak ada Ni. Garis lurus Y sama dengan MX tambah C selari dengan paksi X. Itu yang asal. Tetapi bila dia buat kesimpulan, dia hanya letakkan tidak untuk membuat penafian sebab ini adalah bentuk yang ketiga. So cikgu harap awak faham. So kita berbalik kepada soalan tadi. Alright, ni soalan dia. Soalan dia, lengkapkan premis dalam hujah berikut. Kalau kita perhatikan contoh tadi, kita cari kesimpulan. Sekarang untuk soalan ni, kita cari premis yang pertama. Kita cari premis yang pertama. Alright, untuk kita menentukan dulu, sebelum kita menjawab, pastikan kita tahu ni bentuk apa. Betul tak?
kita nak tahu dia bentuk pertama ke, bentuk kedua ke, bentuk ketiga. So itu kita kena tahu. So boleh maklumkan, bagi tahu cikgu, ini bentuk premis yang keberapa ni? Hujah yang keberapa ni? Pertama ke, kedua ke, ketiga? Pertama, tak mungkin. Sebab kalau pertama tu mesti ialah adalah kan. Mesti ada dua ayat, dua pernyataan dia gabungkan. Bukan bentuk yang pertama. Okey, dia adalah bentuk yang ketiga. Macam mana kita kenal pasti dia yang ketiga? Bila dia buat penafian. Bila dia buat penafian. Bila kita jumpa simbol ini, bila kita jumpa simbol macam ini, okey, yang pertama, ataupun kita jumpa ni. Bila kita jumpa ni, dua ni je, selalunya famous dua ni, maka itu adalah bentuk yang ketiga. Kita buat penafian. Ya, kita buat penafian. So macam mana kita nak tuliskan dia punya premis yang pertama? Bila kita rujuk bentuk yang ketiga tadi, kita akan mula dengan jika dulu kan? Kita akan mula dengan jika P, maka Q. Jika P, maka Q. And then kita ingat tadi, kalau bentuk yang ketiga, P dia menjadi kesimpulan. P dia menjadi kesimpulan. P ini menjadi kesimpulan. And then Q ini menjadi premis yang kedua. Baru je cikgu cakap tadi kan. Kita tengok balik. Kan? P menjadi kesimpulan. Q menjadi premis yang kedua. Itu bentuk yang ketiga. So, bila kita tuliskan dia punya premis yang pertama, so, jika garisan Y sama dengan 3X tambah 7 dan Y sama dengan MX tambah 12 adalah selari. Sebab ini penafian. So, asal dia tak ada huruf, tak ada perkataan ni. Ya, tak ada perkataan ni. Maka M sama dengan 3. Itu dia punya jawapan. Okay, kita tuliskan pada ni. Okay, kita tulis. Kita ambil daripada P dan Q. Sebab kesimpulan kan P. Kita ambil P, kita tulis semula. Garisan, ingat bila kita menjawab soalan ni, kena ikut sebiji dia punya ayat tanpa mengubah ataupun membuang huruf. Tak boleh terlebih huruf ejaan. Terkurang ejaan tak boleh. Garisan Y sama dengan 3X tambah 7 dan Y sama dengan MX tambah 12. Tak cukup kat sana, cikgu sambung kat bawah. Adalah selari. Kita buang perkataan tidak tadi. Sebab ini adalah bentuk yang ketiga. Bila kita tulis kesimpulan, kita nafikan. Selepas koma, kita sambung dengan maka, kita sambung dengan pernyataan Q. Yang mana pernyataan Q terletak pada premis yang kedua. Kita salin balik ayat ni. Tulis balik ayat tu. M sama dengan 3. Tu cara dia. Sebab dia buat penafian kan. So M sama dengan 3. Boleh kelas? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan boleh mencela, tanya cikgu. Kalau tak faham. Jangan diam je, rugi nanti. Okey, pastikan awak faham. Alright, so selesai yang ini ini memang selalu famous soalan ni Bila SPM memang selalu famous soalan ni. So hati-hati. Pastikan awak boleh buat. Dia selalunya bila cikgu dapati dia soalan ni bila dia menjadi sukar apabila dia tanya premis pertama.
Premis pertama dia suka sikit. Kalau dia tanya kesimpulan atau premis yang kedua, easy. Sebab kita dah tahu dah. Daripada bentuk tu kita dapat tahu. Nanti kita tengok yang ni, latihan dia. Kita banyakkan latihan ni untuk ni. Nanti kita tengok macam mana. Alright, so kita tengok pula soalan D. Ni soalan D. Diberi luas L sebuah segitiga dengan panjang dan lebar masing-masing X cm dan Y cm. Ialah L sama dengan 1/2 darab X darab Y. Itu kan formula apa ni? Formula segitiga kan? Panjang darab lebar. Seterusnya, buat satu kesimpulan bagi sebuah segitiga yang mempunyai panjang dan lebar 12 cm dan 15 cm. Bila perhatikan ni memang easy. Alright, sebelum kita menjawab, kita kena tahu dulu bentuk kesimpulan ni. Siapa ingat bentuk kesimpulan ada berapa? Siapa ingat? Bentuk kesimpulan itu ada berapa jenis? Okay. Dia ada 2 jenis. Tengok kat sini. Cuba besarkan sikit. Ni ada 2 jenis. Okey, yang pertama, ini adalah kesimpulan ataupun jenis hujah didaktif, iaitu proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Mungkin awak blur sikit, apa yang khusus, apa yang umum kan? Macam ceramah agama pula khusus umum kan? Alright, yang kedua tengok pula hujah induktif ialah proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. So terms yang paling penting kat sini, awak kena faham apakah konsep khusus, apakah konsep umum. Dua ni awak kena faham. Ada siapa boleh terangkan apa dia khusus? Apa dia umum? Ataupun boleh contoh bagi ayat untuk menunjukkan awak faham apa dia khusus dan apakah ayat yang menunjukkan awak faham apa dia umum. Boleh buat ayat. Majlis graduasi hanya dibuat bagi murid-murid khusus bagi murid-murid tingkatan 5. Faham tak maksud dia khusus? Dia hanya tingkatan 5 je. Bila khusus dia maksudnya kepada yang tertentu je. Ada tertentu. Maksudnya tertentu tu ke mana? Ke tingkatan 5 lah. Majlis gradua pula kan. Syasyul. Maksud graduasi. Maksudnya khusus kepada tingkatan 5 je. Dia tak boleh tingkatan 4, tak boleh tingkatan 3. Itu maksud khusus. Dia fix, dia tetap kepada suatu tu. Okey, kalau umum pula, dia ibarat meluas, umum. Okey, umum. Dia meluas, keseluruhan, menyeluruh. Kan umum, dia tak tetapkan apa pun. Khusus kepada umum. Contoh untuk kita nak faham benda ni, ialah formula lah. Berbalik kepada soalan tadi. Formula. Kan? Formula segitiga. Kita faham segitiga. Panjang. Darab. Lebar. Bila kita dituliskan formula segitiga, dia gunakan luas. 1/2 darab panjang. Darab lebar. Ini kan umum. Betul tak? Umum. Dia umum kepada segitiga. Kita tak refer kepada segitiga yang macam mana. Betul tak? Dia umum. Dia umum. General. Dia umum. Dia tak khusus. Tetapi kalau cikgu katakan dia khusus, cikgu akan letak dia panjang kat sini. Katakan panjang dia 8, lebar dia 4. Cikgu dah sempitkan sikit. Cikgu dah khususkan yang segitiga ni bentuk panjang dia adalah 8 dan lebar dia 4. Faham tak?
So maksudnya khusus kepada umum itu adalah didaktif. Kesimpulan didaktif. Ya. Sekali lagi, kita buat macam ni, kita nak faham. Tuliskan khusus. Lepas tu umum. Okey, buat macam ni. Okey. Buatlah bulatan macam ni. Buat anak panah. Satu ke bawah. Untuk menunjukkan khusus kepada umum. Ini adalah kesimpulan didaktif. KD. Cikgu letak KD. Kesimpulan didaktif. Khusus kepada umum. Ya, khusus kepada umum. Formula kepada formula segitiga kepada kita nak cari nilai dia. Ya. And then satu lagi, umum kepada khusus. Ini kita panggil kesimpulan induktif. KI. Kesimpulan induktif. Ya. Alright, satu lagi cara yang paling mudah kita nak faham, bila kesimpulan didaktif, kita ada formula, ya. Kita ada khusus, contoh dia formula. Lepas tu dia cari panjang ni. Bila dia suruh cari kesimpulan, kita cari nilai. Tu cara dia. Ingat, kita cari nilai. Cari nilai. Bagaimana kita nak cari nilai? Kita masukkan dalam formula. Panjang dia 8, lebar dia 4. Lepas tu kira lah berapa. 1/2 darab lebar panjang 8, darab lebar 4. So kita selesaikan, kita akan dapat 16. 16 inilah nilai kesimpulan didaktif. Tu maksud dia, kesimpulan didaktif. Ya, kita dapat cari nilai. Untuk umum kepada khusus pula, kesimpulan didaktif. Untuk kesimpulan didaktif ni, ya, kita cari formula. Tu panduannya. Kita cari formula. Cari formula. Ya. Okey, harap awak faham. Ada dua sahaja jenis kesimpulan, didaktif dan induktif. Kalau kesimpulan didaktif, khusus kepada umum. Macam mana kita nak tahu? Selalunya dia bagi formula. Selalunya dia akan bagi formula. Ya, so kita cari nilai. Untuk kesimpulan didaktif pula, ya, umum kepada khusus. Selalunya dia bagi nilai. Banyak nilai dia bagi. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Daripada ketiga-tiga nilai ni, macam mana kita rangkumkan, kita buat kesimpulan untuk merujuk kepada tiga nilai ni, kita akan menjadi khususlah kepada satu bentuk formula untuk mewakili ketiga-tiga nilai tadi. Faham ke tak? Ada soalan ke tak setakat ni? Ya, itu cikgu dah terangkan. Alright, balik pada soalan ni. Buat satu kesimpulan bagi sebuah segitiga yang mempunyai panjang dan lebar masing-masing 12 cm dan 15 cm. So, bila buat kesimpulan, apa yang perlu kita buat? Kita cari nilai. Cari je nilai. So, L sama dengan 1/2 darab X dia. X itu apa? X itu panjang. Panjang dia dalam kes ni 12. Panjang 12 darab lebar dia Y. Dalam kes ni lebar dia 15. Okey, so tekan kalkulator 1/2. Okey, 1/2 darab 12 darab 15. Tekan je. So kita dapat 90. So 90 ni lah jawapan dia, kesimpulan didaktif. 9. Ingat bila dia bagi formula, okey, itu adalah kesimpulan didaktif. Cara menjawab, cari nilai. Inilah nilai dia. Okey. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Ni boleh. Alright, so ini EG kan? Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, next. Ni soalan ni.
Okey, cikgu harap awak nampak dia punya tu, gambar raja dia. Okey, Raja 6 menunjukkan kotak aiskrim Magnolia yang berbentuk kuboid dan kon aiskrim berbentuk kon. Kon aiskrim of course lah berbentuk kon kan? Takkan pula berbentuk benda lain. So awak mesti pernah beli ni kan? Aiskrim Magnolia dalam bentuk Tupperware. Dalam Tupperware. Dia bentuk dalam bentuk kuboid kan? Walaupun dia tak sebetul-betulnya macam bentuk kuboid. Tapi dia anggapkan macam tu lah Alright, so Puan Amni membeli 2 kotak aiskrim Magnolia yang berbentuk kuboid dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi 25 cm, 12 cm dan 5 cm. So maksudnya panjang dia 25, lebar dia 12 dan tinggi dia 5 cm. Semua aiskrim tersebut boleh diisi penuh ke dalam 30 kon yang berjejari 3.5 cm setiap satu. Hitung kon aiskrim tersebut. Hitung tinggi kon aiskrim tersebut. So, cara dia, cikgu lebih suka kita buat dia punya formula dulu dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat. Yang mana isi padu dalam kon ni sama dengan 30 biji. 30 betul lah 30 30 kon. Yang ini pula dia kata 2. 2 aiskrim. So maksudnya isi padu 2 aiskrim Magnolia sama dengan isi padu 30 kon aiskrim. Sebab dia kenapa? Kenapa sama cikgu? Sebab kan aiskrim dalam ni dia masukkan dalam kon ni. So isi padu dia samalah kan? Isi padu dia sama. Itu mengikut pengiraan matematik. Of course sama. Janganlah pula fikir, cikgu bukankah dia semakin berkurang, mungkin dia tersejat ke, meruap ke kan. Itu lain pula cerita dia. Itu konsep sains Untuk konsep matematik kita kira je. Kita abaikan benda-benda tu. So, bila dah dapat kita faham macam ni, barulah kita bentukkan formula dia. 2 darab kuboid aiskrim Magnolia. Maksudnya apa? 2 darab isi padu kuboid. Isi padu kuboid. Tuliskan benda ni dulu. Sama dengan 30 darab isi padu kon. V tu volume cikgu gunakan V simbol. Ataupun nak guna I pun boleh simbol I. 2 darab isi padu kuboid. I pun boleh. Jangan bertanya pula I tu apa. I tu isi padu. Sama dengan 30 darab isi padu kon. Ini apa pula kos ni? Dia bukan kos kon. Tersilap tulislah tu. Kon. Dia samalah Alright, so dari sini barulah kita bentukkan dia punya formula dia. Kita tuliskan formula dia. Alright, so jom kita start. Okay, 2 darab isi padu kuboid tadi, panjang, darab lebar, darab tinggi. Sama dengan 30 kon darab, apa yang keluar ni? Darab isi padu kon. Siapa ingat apa dia isi padu kon? Apakah isi padu kon? Siapa ingat? Cepat isi padu kon macam mana? Okay, cikgu lukiskan bentuk kon. Okay, ini dia punya bukaan tu. Ni kon kita. Bulatan, ini bentuk bulatan selalunya bentuk bulatan. Dan kita ada jejari. Bila bulatan tu kita ada jari lah. Ini adalah J. Jejari dia.
Okey. Lepas tu daripada pusat bulatan ni, pusat bulatan ke hujung yang tajam tu, itu kita panggil tinggi kon. Ini tinggi kon. Ya. Okey. Kejap. Ada orang masuk ke apa ni? Okey, 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Yes, betul Awis. Itu formula dia. 1/3 darab luas tapak darab tinggi. So pastikan awak faham . So formula dia, Awis dah share tadi dalam group. Dia dah share dalam chat tadi. So formula isi padu kon sama dengan 1/3. Ini ramai keliru. 1/3. Kenapa dapat 1/3? Kenapa tu kita nak buktikan lah. Cuma awak kena ingat je. Bila berbentuk segitiga, tak kisahlah bentuk apa. Segitiga ni selain daripada bentuk segitiga ni, piramid pun bentuk segitiga kan permukaan dia kalau kita tengok. Pelan dia. Apa lagi bentuk segitiga? Kon. Apa lagi? Piramid . So 1/3 juga. So 1/3 darab tinggi darab jejari. Kan? 1/3 pi j kuasa 2 darab luas sebenarnya. Darab luas darab tinggi. Luas bulatan. Luas bulatan. Sekali lagi, darab luas bulatan darab tinggi. Jadi kita start. Darab luas bulatan. 1/3 darab luas bulatan. Darab luas bulatan. Luas bulatan darab tinggi. Okey. So luas bulatan, apa formula luas bulatan? Pi j kuasa 2. Kan? So bila kita letakkan formula dia 1/3 darab pi j kuasa 2 darab t, tinggi. So tak perlu hafal, dalam formula soalan nanti ada. Tak perlu hafal pun. Cuma kita tahu macam mana kita nak gunakan. Tu je. So ini dia punya isi padu. So 1/3. Allah. Okey, 1/3. 30 darab 1/3 darab pi j kuasa 2 J kuasa 2 darab tinggi. So bentukkan ni dulu . Bentukkan ini dulu. So 2 darab P darab L darab T sama dengan 30 darab 1/3 darab pi J kuasa 2 darab tinggi. So barulah kita lengkapkan maklumat yang dia bagi. Okey, panjang tadi ada tak dia bagi? Panjang. Ada kan? Dia dah bagi panjang iaitu 25. Okey. Lebar dia ada tak bagi? Ada. Lebar dia 12. Tinggi dia ada tak dia bagi? Ada. 5 tinggi dia. Untuk kuboid. Untuk pi pula, ada tak dia bagi? Ada dia bagi pi. Gunakan pi sama dengan 22/7. Dia dah bagi dah. Lepas tu untuk jejari, ada tak jejari dia bagi? Ada tak? Ada dia bagi jari. 3.5. Tinggi ada tak dia bagi? Dia tak bagi tinggi. Sebab kenapa? Dia suruh cari tinggi. Inilah kita cari tinggi. Tinggilah kita cari. Tinggi yang kita kena cari. So, kita gantikan dalam rumus yang kita buat tadi. Terus gantikan. So, 2 darab panjang 25. Darab lebar 12. Darab tinggi 5 sama dengan 30 darab 1/3 darab 22/7 iaitu pi. Gunakan 22/7. Seterusnya darab jejari dia 3.5 kuasa 2 darab tinggi. Inilah cikgu. Kenapa cikgu selalu sarankan awak buat dalam sebaris macam ni. Buat sebaris. Kenapa buat sebaris macam ni?
terus dapat 3 markah kat sini 3 markah. Nampak tak? Kita hanya mengisi sahaja, menggantikan dalam formula yang kita buat tadi. Kita gantikan saja nilai-nilai dia. Apakah nilai-nilai pemboleh ubah yang mewakili huruf-huruf tu, terus dapat 3 markah. Nampak tak? Cikgu cadangkan awak buat macam ni, buat sebaris. Terus dapat 3 markah. Full mark 4 markah. Okey lah, 3/4. 3/4 tu dah okey, memang okey sangat dah. Awak tak tekan kalkulator lagi, baru masukkan nilai saja. Baru masukkan nilai. Okey, jom kita selesaikan, kita kira. Okey, kira yang di sebelah kiri dulu. 2 darab 25 darab 12 darab 5. Okey, kita dapat 3,000. So 3,000 sama dengan, kita darabkan pula nombor-nombor. Nombor-nombor yang di sebelah kanan. 30 darab 1/3 darab 22/7 darab 3.5 kuasa 2. Janganlah darab dengan huruf pula. Biar je macam tu. Kita darab nombor sahaja. Okey. 30 darab 1/3 darab 22/7 darab 3.5 35 tu. 3.5 kuasa 2. Okey. Tekan sama dengan 385. Betul. 385 darab T. Okey. Dia jadi persamaan linear lah ni. Bila kita selesaikan ni macam mana? Kita pindahkan 385. Tapi sebelum tu kita susun atur dulu. Letakkan ini di sebelah kiri dan ini di sebelah kanan. Kita tukar tempat je. Bila tukar tempat, masing-masing tukar tempat, tiada perubahan tanda tiada perubahan tanda. So kita letak macam ni, 385 darab T sama dengan 3,000. Okey, so T sama dengan 3,000 bahagi 385. Dia bahagi dia kalkulator. 3,000 bahagi answer. 7.922. Cikgu macam mana nak ambil ni? Ambil sampai, kalau cikgu selalu cadangkan kita buat dalam bentuk pecahan. Tekan je shift, tekan ABC. Nampak tak? 677. 677. Pecahan tak wajar pun kita terima sebagai jawapan. Tetapi 3,000 per ini bukan jawapan. Ini masih dianggap jalan kerja lagi. Itu bukan jawapan. Ingat, jawapan tu mesti dalam bentuk sebutan terendah. So jawapan dalam bentuk ini kita terima, pecahan tak wajar kita terima. So 4 markah. Kalau nak jawab dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Atau pecahan bercampur pun boleh. Tekan shift, tekan ABC. Nampak tak? Ini pecahan pecahan bercampur. Maksudnya 761 per 77. 761 per 77. Mix number. Nombor bercampur. Pecahan bercampur. Alright. Kalau nak jawab dalam bentuk bentuk perpuluhan pun boleh. Tengok ni. Tekan sama dengan untuk bentuk perpuluhan tadi. 7.79220. So cadangan cikgu ambillah kepada 2 tempat perpuluhan. So jawapan dia kalau kita ambil kepada 2 tempat perpuluhan adalah 7.79. Cukup 2 tempat perpuluhan. Ingat, kalau lebih daripada 5 dan ke atas, kita bundarkan. Round off. Okey?
Ini soalan yang selalu juga keluar isi padu. So, tolong banyakkan latihan 4 markah. Next, kita tengok soalan yang seterusnya. Ini soalan garis lurus. Soalan garis lurus. Cik buat letak sebelah sini, senang nak kira. Okey, soalan garis lurus, jom kita mula. Pelajar 7 menunjukkan satu rombus ABCD diberi bahawa persamaan garis lurus bagi AD ialah X tambah 2Y tolak 2 sama dengan sifar. Dia dah bagi persamaan garis lurus ni, persamaan dia adalah X tambah 2Y tolak 2 sama dengan sifar. Kita lengkapkan maklumat supaya kita nampak. Cari A koordinat bagi D. Kita nak cari koordinat D, titik dia. Ingat, bila koordinat kena jawab dalam bentuk X, Y. Ini koordinat. Ya. Contoh, koordinat 1, 2. Maksudnya X dia 1, Y dia 2. Pastikan benda-benda basic ni kita dah faham. X dia 1, Y dia 2. Alright, B, persamaan garis lurus AB. Dia tanya persamaan garis lurus ni. Persamaan dia. Dia tanya persamaan. So, jom kita start. Koordinat bagi titik D dulu. So, untuk mencari koordinat titik D tu dikenali juga sebagai pintasan paksi X bagi persamaan garis lurus ini. Dia pintasan X. Kenapa kita panggil pintasan X? Sebab dia menyentuh paksi X pada titik D. Dia menyentuh pada titik D paksi X. Persamaan tu, garis lurus tu menyentuh pada titik D. Bila kita panjangkan dia macam ni lah, lebih kurang persamaannya. Kan? Dia touch. Cut off. Memintas pada paksi X pada titik D. So ingat, bila pintasan X, kita anggapkan Y sama dengan sifar. Ini petua dia. Bila kita cari pintasan X, kita anggapkan Y sama dengan sifar. Kenapa sifar Y dia? Memang sifar lah, Y dia sifar. Y dia sifar. Ya, X dia ada nilai. X ada nilai. Tapi Y dia sifar. Okey. Kita anggapkan macam ni. Seterusnya, kita masukkan dalam persamaan. Masukkan dalam persamaan ni. Sebab ini persamaan garis lurus yang warna merah ni. Ya, bila kita extend, dia menyentuh pada titik X. Pada pintasan X. So, kita masukkan nilai Y sama dengan sifar dalam persamaan. Okey. So, X. Allah. Terkecil pula. Okey. So, X tambah 2Y tolak 2 sama dengan sifar. Kita gantikan Y itu sifar. Gantikan Y sifar. Dan kita kira X tambah 2 darab sifar tolak 2 sama dengan sifar. So, X tolak 2 sama dengan sifar. Sebab ini sifar kan? Ini sifar ni. Habislah, tak ada lah. So, tinggallah X dan negatif 2. And then negatif 2 kita pindahkan ke sebelah kanan. Pindah ke sebelah kanan. So, kita akan dapat X sama dengan 2. X sama dengan 2. Itu nilai X. Nilai X ni. X ni 2. Of course lah 2. Sebab sini sifar. Dia ke kanan, dia makin besar. Nombor tu makin besar. Mungkin sini 1, lepas 2, 3, lepas tu 4, lepas tu 5 dan seterusnya. So, nilai X dia 2. Nilai X dia 2. Dan nilai Y kita sifar.
So bila dia tanya koordinat, so kita tulislah koordinat dia ialah koordinat titik D ialah 2 sifar. Ya, 2 sifar. Pecahan markah 2 markah. Kita tengok markah kita dapat kat mana. Kat sini dah dapat markah. Bila awak tunjukkan, awak maksudnya awak darabkan itu Y sama dengan sifar tu, kat sini kita dapat 2 markah. K1. Ya, jalan kerja. Dan ini of course jawapan lah N1. So 2 markah 2 markah. So faham? So mungkin nanti awak boleh try pula apa dia punya titik koordinat bagi titik A. Nampak tak? Tu nanti awak cuba awak cuba. Ingat soalan ni awak boleh screenshot SS supaya awak senang buat ulang kaji nanti. Okey, B pula cari persamaan garis lurus AB. Kita nak cari persamaan garis lurus AB. Yang garis lurus ni cikgu lukiskan balik. Garis lurus AB. Garis lurus ni. Dia sebenarnya panjang lah Kalau kita extend lagi dia panjang lagi. Terlebih sampai screen. Okey, macam mana kita nak cari garis lurus itu? So macam mana kita nak cari garis lurus AB, AP, AB? Cuba padam dulu gambar aja ni supaya clear kita punya pemandangan sebab terlampau kotor. Okay. Alright. Alright, bila kita cari persamaan, ingat yang pertama kita terus tuliskan persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan yang kita perlu cari. Tulis ini sebagai panduan kita. Tulis yang ini. So maksudnya, apa perlu kita cari? Kita cari apakah M dia, kecerunan dia. Ya, kecerunan. Kita cari kecerunan dia. Okey, cari kecerunan. Yang kedua, kita cari apakah dia punya pintasan Y. Pintasan Y. Okey. And then untuk maklumat-maklumat ni, kita pastikan dapatkan dia punya titik. That's why tadi cikgu tanya tadi titik A. Boleh tak kita cari titik A? Boleh kan kita cari titik A? Titik A berapa titik A? Pintasan dia. Ya, pintasan Y dia. Kita cari pintasan Y bagi garis lurus ni. Iaitu persamaan garis lurus ni adalah tadi X tambah 2Y tolak 2 sama dengan sifar. Bila kita cari pintasan Y pula, kita anggapkan X sama dengan sifar. Sama macam tadi. Kalau pintasan X, kita anggapkan Y sama dengan sifar. Kalau pintasan Y pula kita cari, kita anggapkan X sama dengan sifar. So dari persamaan tu kita carilah. So X, X ini sifar. X tu sifar. Bila kita cari, sifar tambah 2Y tolak 2 sama dengan sifar. Kita selesaikan 2Y, pindahkan negatif 2 ke sebelah kanan, sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 bahagi 2 dapat 1. So maksudnya kat sini 1. Maka koordinat titik A tu, titik A adalah sifar 1. Sifar 1. Okey, sifar 1.
Alright, rhombus pula yang kita dah belajar, kita faham panjang setiap sisi dia adalah sama. Ya, panjang sisi dia adalah sama. Ni sama, panjang sisi ni pun sama, panjang sisi ni pun sama, panjang sisi ni pun sama. Ya, yang mana dia membentuk bila persilangan dia membentuk segi tiga. Ni segi tiga, segi tiga pula. Ya. Tak lurus kejap. 90 darjah. Ya, dia akan membentuk 90 darjah. So maksudnya garis tu lurus lah. Betul tak? Garis tu adalah lurus. Ya. Garis itu adalah lurus. So bila kita perhatikan dari sini, ya, oleh kerana panjang ni satu, ya, panjang ni satu, panjang ni pun mesti satu. Kan tinggi dia satu kan? Bila kita perhatikan titik D tadi kita dah tahu titik D adalah X dia adalah 2 ya. X dia 2. So sini pun mesti satu lagi. Satu lagi. So satu, so sini 2. Maksudnya titik B tu adalah 2, 2. Titik D tu adalah 2, 2. Titik C pula kalau kita nak cari sebenarnya titik C adalah berapa? Sini 4 lah. Dalam gandaan 2. Sini 2, sini pun 2. Sebab panjang tu adalah sama. So titik C adalah 4, 1. Okay. So bila kita dah dapat dua titik, sebab kita nak cari panjang persamaan garis lurus AB, ya, persamaan garis lurus AB, titik A kita dah ada, ya, titik A kita dah ada, titik B pun kita dah ada. So kita carilah kecerunan. Macam mana kita nak cari kecerunan? Kita gunakan formula M1, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kan? X1. Itu formula dia. Formula ni ada dalam soalan tu ada, dalam formula ada. So tak perlu hafal pun Cuma pastikan awak tahu macam mana nak cari. So jom kita start macam mana nak cari dia. So M sama dengan Y2, cikgu anggapkan Y2 dia adalah 2. Okay, 2. 2 tolak Y1, 1. Tolak 1 per X2 dia adalah 2. Tolak X1 dia adalah sifar. Okay, selesaikan. Kita akan dapat 2 tolak 1, 1. 2 tolak sifar, 2. So, kecerunan dia 1 per 2. Settle dengan kecerunan. Kita dah dapat dah cari kecerunan dia. Kita dah dapat kecerunan dia. Okay, settle. Seterusnya, kita cari pintasan Y. Pintasan Y kan tadi kita dah cari. Betul tak? Ni pintasan Y dia. Berapa pintasan Y dia? 1. Kan? Sebab dia adalah pintasan yang sama bagi garis lurus AD dan bagi garis lurus AB. Dia pintasan dia sama. So maksudnya nilai C dia adalah 1. Nilai C ataupun pintasan Y dia adalah 1. Maka kita perlu tulis persamaan dia. Persamaan dia adalah hanya menggantikan nilai M dan nilai C. Okey, persamaan kita adalah Y sama dengan 1 per 2X tambah 1. Inilah persamaan dia. Ya, persamaan dia. Okey, so pemarkahan kita dapat kat sini. Kita cari dia punya kecerunan, satu markah. K1, jalan kerja. Markah yang kedua, K1, markah yang kedua adalah bila kita cuba tunjukkan nilai C dia sama dengan 1. Kat sini awak dah tunjuk kat graf ni. Tapi at least kena tunjuk pengiraan Awak tulis C sama dengan 1 pun dah okey. C sama dengan 1, K1 kat sini. Dan jawapan N1. Okay. 3 markah. 3 markah. So boleh praktis kat sini sebenarnya bahagian A tu selalunya. Nak screenshot. Okey boleh. Boleh access. So ingat yang bahagian A tu selalunya melibatkan pintasan. Tak kisahlah pintasan X ke atau pintasan Y.
bahagian B selalunya kita cari persamaan. Soalan garis lurus selalunya macam tu. Ya, sekali lagi bahagian A pintasan, bahagian B persamaan. So ingat, bila kita cari pintasan X, kita anggapkan Y sama dengan sifar. Bila kita cari pintasan Y, kita anggapkan pula X sama dengan sifar. Itu panduan dia. Okey, dah? Alright, next kita tengok soalan 8. Kita tengok soalan 8. Ni adalah soalan kebarangkalian. Ramai yang tak berapa suka kebarangkalian ni, tapi bila kita selesaikan, dia sebenarnya mudah je, kan? Alright, jom kita start ni. Kebarangkalian kotak A mengandungi 3 keping baucer tunai RM10, RM20 dan RM50, manakala kotak B mengandungi 4 keping kad yang berlabel penyaman udara, ketuhar, televisyen dan kipas. Okey, dia gunakan huruf kat sana. A untuk penyaman udara. Ketuhar dia simbol M sebab dia gunakan bahasa Inggeris tu microwave. Televisyen dia gunakan huruf T dan kipas dia gunakan F. Fan. Alright, so masalah dia kita tengok. Seorang pelanggan bertuar di sebuah pasaraya diberi peluang untuk membuat satu cabutan baucer tunai daripada kotak A dan kemudian memilih sekeping kad daripada kotak B. A. Senaraikan ruang sampel bagi gabungan hadiah yang boleh dimenangi. Alright, so jom kita start dengan A dulu. Bila macam ni, selalu yang cikgu cadangkan kita buatlah jadual. Kita buat jadual. Buat jadual. Buat draw. Macam awak buat pertandingan kan, awak buat draw. Siapa lawan siapa. Macam tu lah. Ya? Maksudnya ini tim A, ini tim B. Tim A ada 3 pasukan, iaitu RM10, RM20 dan RM50. Tim B pula ada 4 pasukan, A, M, T dan F. So kita buat draw macam pertandingan. Ya, kita buat draw. Alright. So untuk memanjang ni, mengufuk, cikgu wakilkan untuk kumpulan pasukan daripada tim A. Tim A ada 3 kan? Buatlah tim A. Ini RM10. Ini RM20. Ini RM50. Kan? Ada 3. Okey, untuk yang draw atas pula ni, ini mewakili kita punya tim daripada kumpulan B. Kumpulan B ada 4 So kita buat 4. 1, 2, 3. Tak dapat tulis sekejap. Turun bawah sikit. Okey. 3, 4. So ada 4 ni. Kita ada A, ada M, ada T, ada F. Kipas. Ni soalan A. Labelkan. Tuliskan dia tu. Alright. So pertama 10 lawan A dulu. 10 lawan A. Bila kita tuliskan, tulis macam ni. 10 A. Lepas tu 10 akan lawan M. Kita macam buat draw pertandingan. Bola futsal. Lepas tu 10 melawan T. 10 lawan F. Maksudnya untuk pasukan 10 dia ada 4 permainan. Dia akan 4 permainan. Dia akan jumpa yang tu. Okey, seterusnya pula untuk 20. 20 A, lepas tu 20 M. Kita ikut je. 20 T dan 20 F. Yang ni pula 50 A, 50 M, 50 T dan 50 F. Jadual kan?
Alright, so bila dia suruh senaraikan, kita senaraikan je lah, tulis je. Ruang sampel. Buat ruang sampel sama dengan, ingat tata tanda set, jangan lupa tata tanda set. Ni simbol ni, tata tanda set. Lepas tu salin semula yang tu semua tadi. 10A, 10M, 10T, 10F, banyak Cikgu nak awak teruskan sampailah 50F. Lepas tu tutup. Ni cara penulisan. Katakan tak muat kat sini tepi-tepi ni kan, sambunglah kat bawah. Tutup macam tu. Okey, ini cara kita menjawab dengan betul sebenarnya. Barulah kita dapat 2 markah penuh kat sini. 2 markah. 2 markah penuh. Mudah kan? Mudah je sebenarnya keberangkalian ni. Alright, jom kita tengok pula bahagian B. Barulah dia tanya soalan. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari keberangkalian bahawa B1 Roman, pelanggan itu memenangi sebuah penyaman udara atau voucher bernilai RM20. Okay. So, pergi table tadi, bulatkan dengan warna merah yang ada voucher RM20 dan ada penyaman udara. Jom kita bulatkan yang ada voucher RM20. Okay, ini ada RM20. Ini pun ada RM20. Sini pun ada RM20. Sini pun ada RM20. Okey, seterusnya yang ada penyaman udara. Yang ada M lah kan? Penyaman udara. Yang ada A. Yang ada A. Ini ada A. Ini pun ada A. Tapi tak payahlah sebab kita dah bulatkan tadi. Ini pun ada A. So ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So cara menjawab, jawab macam ni. Jawab macam ni. Senaraikan dulu semua tu. Tata tanda set. Termula dengan 10A. Lepas tu kita sambung dengan 20A. Lepas tu 20M. 20T. Lepas tu sambung kat bawah ni 20F. Dan 50A. Tutup kurungan. Okay, itu dikira jalan kerja. Seterusnya keberangkalian kan, dia tanya keberangkalian. So kiralah tadi yang merah tadi ada berapa? Ya Allah, dia dah bila tersentuh sikit dia jadi kecil. Okay. So kita tuliskan dia punya persamaan. Dia punya jawapan. Yang kita bulatkan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Keberangkalian dia adalah 6 per berapa jumlah tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per 12. Jumlah dia 12. So permudahkan kita akan dapat 1 per 2. Okay. Itu jawapan dia. Okay, ini satu markah. Ini kita jalan kerja. Dan jawapan N1. 2 markah. So 2 markah lagi untuk bahagian 2 pula. Okay, kita tengok soalan yang kedua. 2 Roman. Pelanggan itu tidak memenangi ketuhar dan voucher bernilai RM50. Mandatory bila dia gunakan dan ni mesti sekali. Hati-hati kat sini, dan sekali. Tidak. Tidak. Bila tidak, kita pilihlah, kita lorekkan dulu, kita bulatkan yang menang ketuhar dan RM50. Menang ketuhar dan RM50. Mana menang ketuhar dengan RM50? Cikgu buat tanda love. Love, love, love.
Kita guna color apa? Color ni gold. Ada color lain tak? Kita guna color hijau. Okay. Ni. Ini menang voucher RM50 dan ketuhar. Dia sekali. So bila dia kata tidak, yang tidak menang, yang bukan itulah. Bukan 50 dan M. Bukan microwave, ketuhar. 50 dan bukan. So bila kita senaraikan semua itulah. Kita senaraikan tu semua yang tidak menang. Tidak menang. Okay, so B 2 Roman. Kita senaraikan semua dulu kecuali 50M tadi. Kita start dari 10, mula dari 10A, seterusnya 10M sehinggalah 50F. Tetapi ingat, kecuali 50M. Ini jangan tulis. Yang ini jangan tulis. Jangan masukkan dalam ni. So keberangkalian dia berapa? Berapa yang kita tuliskan tadi tu? So kita tolak satu je. So 11 lah. Kan? Keberangkalian dia 11. Keberangkalian dia 11 per 12 jumlah keseluruhan. Kita tak boleh permudahkan biar macam tu je. Kita tak boleh permudahkan, kita biar macam tu je. Okay, kita biar macam tu. Itu sebagai jawapan akhir. Okay. Okay, so itu sebagai jawapan akhir. So ini kita dapat K 1 markah kat sini. Dan jawapan 1 markah. So semua 6 markah. Okay, 6 markah. Itulah keberangkalian. Kalau dapat soalan macam ni, mudah sikit lah. Harap-harap tahun ni, SPM tahun ni, dia soalan macam ni. Pattern dia macam ni. Ada yang satu tu dia pening sikit lah. Nanti kita tengok yang tu pula. Alright, next. Soalan 9. Ini luas sektor. Luas sektor dan panjang sektor. Okey, soalan 9. Darjah 9 menunjukkan sebuah kolam mandi. Sebuah kolam mandi JKLMNPQ. Tak kisahlah dia buat kolam mandi macam ni. JKLMNPQ. Bentuk macam ni pula. Diberi bahawa kawasan bercorak adalah kolam mandi untuk kanak-kanak dan kawasan tidak bercorak adalah kolam mandi untuk dewasa. Maksudnya kalau kita colourkan yang warna biru ni untuk dewasa. Boleh pula kolam mandi macam ni kan, ada sempadan macam tu je. Kan, sebabnya selalunya kita ada ruang untuk jalan kaki. Contoh dia macam ni lah, ni ruang untuk jalan kaki sebelum ke kolam kanak-kanak. Kan, betul tak? Kolam mandi kan macam tu. Ini kolam mandi macam ni, tiba-tiba terus satu garis lurus je. Pemisah dia kanak dengan dewasa. Memang cantik lah kolam macam tu kan. Okay, tak apa, biar je. Kita ikut je dia apa yang dia buat. Alright, so KRM ialah semi bulatan berpusat di L. Okay, berpusat di L. Pusat dia kat sini, L. Dengan jejari 8. So maksudnya sini 8. KL 8 meter. Dan LM pun 8 meter. So panjang keseluruhan dia 16 meter. Ni 16 meter panjang dia. Okay, lebar dia 20 meter. Alright, diberi bahawa N ialah titik tengah bagi PM. Mana PM? Okay, titik tengah. So bila titik tengah ni mudah lah maksudnya sini 10 meter. Sini pun 10 meter. Dia bagi dah dia mudahkan kita. Dia bagi. Sebab kenapa 10-10? Atas tu dah 20. So bila titik tengah dia bahagi tepat 2. Dia bahagi 2. Okey, jom kita selesaikan soalan dia. Dia nak apa ni? Okey. Soalan dia menggunakan pi sama dengan 22/7
pi 22/7. Hitung luas dalam meter kawasan kolam untuk dewasa. Luas kolam untuk dewasa. Kalau kita nak kira terus kawasan yang berwarna biru, memang sakit lah. Macam mana kita nak cari luas bentuk macam ni? Kan? Bentuk macam ni, lepas tu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Macam mana kita nak cari bentuk tu? Tak boleh lah. Kita tak boleh terus merujuk kepada dewasa je. Memang tak boleh cari direct. So, cara dia, apa perlu kita buat? Kita cari luas keseluruhan segi empat tepat tu. Kita tolakkan dengan luas kanak-kanak. Kolam luas kanak-kanak ni. Yang warna merah ni. Lepas tu yang bentuk segitiga ni. Barulah kita dapat luas dewasa. So kita bentukkan bentukkan luas kolam dewasa. Tulis sikit. Sama dengan luas segi empat tepat tolak luas kanak-kanak yang berbentuk semi bulatan. Lepas tu tolak lagi yang bentuk segitiga. Ni macam ni kena buat. Baru kita nampak. Sekali lagi, luas segi empat tepat. Luas yang segi empat yang ni lah, luas keseluruhan luas keseluruhan segi empat tepat, luas keseluruhan ni. Okey. Tolakkan dengan luas semi bulatan yang ini, semi bulatan. Lepas tu tolak segi tiga. Cikgu tunjuk ni segi tiga. Ini semi bulatan. Luas segi empat yang ni. So jom kita start. So kita mula dengan luas segi empat dulu. Segi empat tepat. So panjang darab lebar. EG 20 darab 16. Tolak luas semi bulatan. Okey. Formula semi bulatan, semi final kan? Semi. Itu separuh. Bila separuh 1/2. Okay. Semi bulatan separuh daripada luas bulatan. Luas bulatan apa dia? Pi J kuasa 2. Darab pi, tukarkan kepada 22/7. 22/7. Tak pun kita tuliskan formula dulu. Atas ni kita tulis formula dulu lah supaya kita nampak. Lagi bagus. Okay. Yang tadi luas kuboid, panjang darab lebar. Tolak luas semi bulatan adalah 1/2 pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 tu luas bulatan. Separuh, 1/2 tu separuh. Merujuk kepada bentuk semi bulatan. Seterusnya, luas segitiga. Luas segitiga ni. Tolak luas segitiga. 1/2 darab panjang darab lebar. Barulah kita masukkan nilai. Jom. Panjang dia, void tadi 20. Darab lebar dia 16. Kita pulanglah 16 darab 20 pun sama je kan. Dia sama je. Tolak 1/2 darab pi 22/7. Darab jari dia. Jari dia mention tadi. 8. Kan? Mudah sangat kerja kita sebab dia dah bagi dah siap-siap. Selalunya dia akan susahkan calon. Dia letak 16 je. Jari, pening. Start pening. Cari jari dia. Jari kan ni separuh daripada diameter. Okay. So 8 kuasa 2. Tolak luas segitiga tadi. 1/2. Darab panjang dia. Panjang dia berapa ni? Ni 10. Okay. And then Q tadi. Dia ada mention tak Q? Okay, QP sama dengan MP. So dia separuh jugalah, midpoint juga dia midpoint juga. JQ, MP. N ialah middle point. Untuk titik, kita problem Q ni. Dia tak mention kan? Q dia tak mention adakah titik tengah tak? Betul tak? Q dia tak mention lah. So kita tak tahu tinggi dia berapa kan? Betul tak? Sekejap, cikgu padam ni dulu. Gambar Raja ni. Okay.
Oh, QP sama dengan MP. Oh my gosh. Kita buat balik. Dia dah mention kat sana. Terlepas pandang ni. QP sama dengan MP. So, kalau ni 10, QP pun 10. Nampak tak? Bila 10, sini 6 lah. QJ 6. Okay. QP sama dengan MP. So, maksudnya 1/2 darab 10 darab 10. Bila dah dapat macam ni, kan senang ni. Nampak tak ni? Baris ni sebenarnya terus dapat 2 markah tau kat sini. Bila buat sebaris macam ni. Ya, terus dapat 2 markah. K2. K2 ya. Padahal tak tu lagi tu. Tak kira pun lagi ya. K1 K1 lah ni. Sini K1 K1 bukan K2. Tapi kira 2 markah K1 K1. K1 lepas tu K1. So 2 markah terus kat sini ya. Itu cikgu suka kita buat sebaris. Kita baru masukkan nilai kan, tak tekan lagi pun. Kita tak tekan. Kita baru masukkan nilai, belum tekan jawapan lagi. So terus tekan sekaligus jawapan. Okey, tekan sekaligus. Jangan buang masa. 20 darab 16. Tolak 1/2. Darab 22/7. Darab 8/2. Tolak 1/2. Darab 10. Darab 10. Cikgu nak double check So 16 3/7. Kita buat pecahan tak wajar pecahan bercampur. 16 3/7. 169. 16 pula. 169 3/7. 169 3/7 meter persegi. Dah, set macam tu je. Okey, macam tu je. Alright. So bahagian B ni, awak buat bahagian B ni. Dia tanya apa ni? Next class nanti kita bincang dan kita akan masuk bahagian B kertas 2 iaitu graf tu. Kita buat yang tu pula sambung. So next class cikgu nak awak cuba ni. Nanti next class nanti kita start nanti. Cikgu nak salah seorang ataupun semualah send je kepada cikgu jawapan ni. Nanti kita akan pilih jalan kerja siapa yang bertuah untuk kita bincangkan. So soalan B ni pula dia tanya, hitung kolam kawasan kolam mandi kanak-kanak dikelilingi dengan jubin berwarna merah. Tiba-tiba merah pula. Hitung perimeter kawasan yang berjubin merah itu dalam meter. Kawasan kolam mandi kanak-kanak dikelilingi dengan jubin berwarna merah. So hitung perimeter kawasan berjubin warna merah. Okey, cikgu nak awak access So maksudnya untuk kawasan kanak-kanak tu dia akan letakkan jubin. Cikgu clearkan dulu. Maksudnya dia letakkan jubin. Dia jadi macam ni lah. Ni jubin. Ini jubin. Ini jubin. Ini kawasan laluan lah konon mungkin lah Ini pun jubin. Ini pun jubin. So kita nak cari yang kawasan panjang tu. Semua. Berapa panjang ni. So next class nanti kita akan bincangkan. Awak cuba buat Dan kita akan buat bahagian B juga. Untuk bahagian B yang 12 markah tu. Untuk kita dapatkan seberapa markah yang banyak So untuk hari ni cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa lagi minggu depan. Ingat teruskan buat latihan sekurang-kurangnya sehari satu soalan Setakat ni ada soalan? Tak ada. Alright, so thank you very much. So kita jumpa lagi minggu depan Thank you cikgu. Okay, kejap cikgu nak ambil gambar jap. Gambar. Okay dah. Alright, thank you very much. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama.